Okay, now kita sambung dengan quadratic inequalities. Quadratic yang powernya square untuk x square. Okay, quadratic inequality is an inequality of the form ax square plus bx plus c greater than 0. Untuk quadratic inequalities pun kita boleh tulis dalam 4 jenis sign. Yang pertama greater, less than, greater or equal, and less than or equal. Ada 4 jenis sign juga, tapi menggunakan x square. Kalau tadi linear, x power of 1. Kalau quadratic, x power of 2. Kalau soalan linear, kita tak ada method untuk solve answer akhir. Tapi untuk quadratic, kita kena guna kaedah graph ataupun kaedah algebraic. Ada 2 kaedah untuk solve soalan quadratic. Kalau linear, tak ada method apa-apa pun. Terus dia dapat x. Tapi kalau untuk quadratic, mesti guna kaedah graphical atau algebraic. Boleh pilih nak guna graph ataupun algebraic. Okay. Now we learn about graphical method dulu. Tengok kaedah graph dulu. Macam mana nak guna kaedah graph. Nama pun graph. So, sah-sahlah kita kena lukis graph. Graph yang kita guna untuk quadratic inequalities hanyalah bentuk smile. Okay, now we look example. Untuk bagi korang faham macam mana nak gunakan kaedah graf ni. Okay, kita ada x square plus 6x plus 5 greater than 0. And first step, kita kena pastikan kita punya quadratic tu dalam positif. Kita tengok soalan, dia memang positif dah, x square. So, tak perlu ubah lah. Kekal je sebagai positif. And then, kita factorize. X, kamu guna calculator saja. Okay, dan kita dapat answer. X equals to negative 1 and x equals to negative 5. Okay, answer yang kita dapat, kita gunakan untuk graph. Okay, sekarang kita lukis graph. Okay, sebab dia memang x square positif, so dia bentuk smile sahaja. Dan answer kita ada 2, dia touch dekat negative 5 and negative 1. Okay, sekarang ni kita nak lorek area dia. Okay, nak loreknya, kita tengok kita punya sign. Sign dekat kita punya factorize. Tempat kita factorize, apa sign dia? Sign dia greater 0. Jangan tengok pada soalan tengok tempat kita factorize. Sebab ada masa dia akan bertukar. Okay, sekarang tengok tempat factorize, dia greater equal. Kalau soalan tu greater, so nak loreknya adalah di atas. Kita lorek bahagian atas. Bahagian atas ni yang kita lorek. Kalau kita punya sign less than, kita lorek di bawah graf. Di bawah ni yang kita lorek. Okay, sekarang ni kita punya sign adalah greater than 0. Bila greater, kita lorekkan di bahagian atas. Bahagian atas kat luar graf Okay, so ini yang kita lorekkan. Okay, cara nak conclude answer, kita dah habis dah ni, nak conclude answer. Kita tengok kawasan yang kita lorek. Kawasan yang kita lorek ada 2 kita lorek. Bila ada 2, bermaksud ada 2 x. X yang pertama. Tengok yang pertama ni. Lorek yang pertama, dia pergi ke arah kiri. Loreknya ke arah kiri. So, x less than negative 5. Okay, x yang kedua, kita nampak dia pergi ke arah kanan. Okay, so, or x greater than negative 1. Answer kita ada 2 jugalah sebab kita ada 2 kawasan berlorek. Okay, so ini dalam bentuk solution set. Ini solution set. Kalau soalan nak solution set, kita bagi answer begini. Ini untuk solution set. Okay, kalau answer kata given your answer in interval form. Okay, interval form maksudnya open and close bracket tu. Okay, sekarang ni soalan kita pada awal, pada asal memang tak ada equal. Less, greater macam tu je. Tak ada equal sign pun. Okay, so kita punya open saja. Kurang daripada negative 5, negative infinity sampai negative 5. Or, dia punya simbol dia union. Greater than negative 1, negative 1 dan ke atas. Ini kalau dalam bentuk interval form. Okey, kita sambung soalan B. Kita ada 6 minus 7x minus 3x square less than 0. Dapat soalan je, kita kena check dulu kita punya soalan tu positif ke negatif kuadratik.
Okay, so daripada sini nampak dia negatif kuadratik. So, bila negatif, make sure kita tukar dulu kepada positif. So, semua ni kita darabkan dengan negatif. Okay, bila darab negatif, akan dapat negatif 6 plus 7x plus 3x square. Dan sign, kalau darabkan dengan negatif, dia akan berubah jadi greater 0. Sign tu pun akan turut berubah. Okay, then kita arrange, jadikan dia kuadratik kat depan. Plus 7x minus 6 greater than 0. Okay. Bila kita dah dapat positif kuadratik, kita terus factorize. Kita factorize. So, akan dapat x equals to 2 over 3. And lagi satu, x equals to negative 3. Okay, then kita buat graph. Graph semua kita lukis. Dia touch dekat jawapan kita negative 3 dengan 2 over 3. Okay, sekarang ni kita nak lorek kawasan mana. Okay, nak lorek tu tengok dekat kamu factorize tadi. Okay, kita factorize kat sini. Dan sign dia adalah greater than 0. Ingat, tengok dekat kamu factorize. So, greater than 0 bermaksud atas graf. Di sini, di luar graf ni. Bahagian atas lah. Okay, bila bahagian atas kamu nampak ada 2 lorek, bermaksud ada 2 answer. Okay, answer yang pertama, x, dia pergi ke arah kiri. So, x less than negative 3. Satu lagi answer, or x, dia pergi ke arah kanan. So, x greater than 2 over 3. Okay, so siap answer yang solution set. Kalau soalan nak answer dalam interval form, so kita bagi dalam interval form kurang daripada negatif 3. So, negatif infinity sampai negatif 3. Or, lambang dia union. Greater than 2 over 3, 2 over 3 until infinity. Okay, soalan tak ada equal sign. So, semuanya open bracket. Okay, and last question untuk kuadratik. Kita ada soalan C. Dan soalan C ni melibatkan 2 sign. Ada greater equal, ada less. Ada 2 sign kat sini. And konsep N, between. Between ni di antara 2 benda. So, kita guna konsep N. Konsep N ni juga sama dengan intersection. Kawasan yang bersilang. So, first step kita kena pecah 2 dulu. Okay, yang pertama, saya baca sebelah ini dulu. Ini yang pertama. Okay, so 2x plus 4 less than or equals to x square minus x. Ini yang pertama. Yang kedua, daripada sini sampai ke belakang. Okay, so yang belakang ni adalah x square minus x less than 6. Itu yang kedua. Okey, 2 soalan ni dipisahkan menggunakan konsep N. Saya letak N kat tengah-tengah. Okey, kita solve dulu yang sebelah kiri. Kita susun. 2x plus x, so we get 3x plus 4 minus x square less than or equals to 0. Yang sebelah kanan saya masukkan ke sebelah kiri. So, dapat less than or equals to 0. Okay, sekarang ni sebelum kita factorize, kita kena check dulu kita punya soalan. Dia positif ke negatif? Sekarang ni dia negatif kuadratik. So, bila negatif kuadratik, susun dulu pastikan dia jadi positif. So, saya darabkan semuanya dengan negatif. Okay, so saya darab negatif akan jadi negatif 3x minus 4 plus x square. Sign bila darab negatif dia bertukar lah jadi greater equal 0. Dan saya susun kuadratik kat depan. Okay, dah susun cantik. Kita factorize. Okay, dan kita dapat answer. Yang pertama negatif 1. Yang kedua 4. Okay, dan kita solve gunakan kaedah graphical. Kita buat graph. Graph kita memang bentuk smile saja. Dekat nilai x yang kita dapat, negatif 1 dengan 4. Okay, sekarang ni kita nak lorek mana? Atas ke bawah? Okay, tengok tempat kita factorize tadi. Apa sign dia? Sign dia greater equal. Bila greater equal bermaksud bahagian atas graph.
Okay, bahagian atas ni yang akan kita lorek. Okay, so kita ada dua answer. Okay, answer yang pertama, X less than negative 1. Dia pergi ke kiri. Okay, soalan ini dia ada equal. Semua sign dia ada equal. Ada equal, ada equal, ada equal. Okay, bila ada equal, di sini pun letak equal. Okay, answer yang kedua, dia pergi ke arah kanan. So, X greater than 4. Pun sama, kita letak equal. Kenapa letak equal? Sebab kita ikut, kita follow je soalan asal. Soalan asal ada equal, so kita pun ikut ada equal. Ini answer yang pertama. Kalau nak tukar dalam interval form pun boleh. Dia akan jadi negative infinity sampai negative 1. Or bentuk union. Greater than 4, so 4 until infinity. Infinity memang always open. So takkan ada close lah untuk infinity. Lepas tu kita tengok sebelah kanan. Sebelah kanan memang positif kuadratik dah. Okay, so kita susun je lah. Tak perlu ubah sign. Tak perlu darab negatif. Kita susun sahaja. Okay, lepas susun, factorize. Kita akan dapat answer X equals to negative 2. X equals to 3. Ada dua answer. So, bila ada dua answer pun sama, kita lukis graf kuadratik bentuk smile dekat point negative 2, 3. Okay, sekarang ni tengok tempat kita factorize. Apa sign dia? Sign dia adalah kurang daripada kosong. Bila kurang daripada kosong, kita lorekkan bahagian bawah graf. So bawah graf ni yang kita lorekkan. Okay, kita lorek satu je. Satu tempat je. So bila satu tempat je kita lorek, so X pun satu sahaja. Tapi di antara dua number. Negatif 2 dan 3. So siap. Answer yang kedua. Kalau nak tukar dalam bentuk interval form pun boleh. Negative 2 until 3. Kenapa saya open bracket? Sebab daripada soalan asal tu, memang semuanya gunakan less than, tak ada equal. Sebab tu dia open bracket. Ikut je soalan asal. Okey, lepas tu, kita tak habis lagi. Sebabnya kita ada dua bahagian. Dan jawapan pun ada dua-dua. So, kita kena pilih satu jawapan je. So, nak pilih jawapan, kita kena combine. Combinekan semua answer. Ini answer yang pertama. Combinekan dengan answer yang kedua. Kita kena combine. Macam mana nak combine? Combine dia menggunakan konsep N. N tu apa? N tu adalah intersection. Kita cari kawasan yang bersilang. Nak cari kawasan bersilang, mestilah menggunakan number line. So, kita buat number line. Kita buat number line kat bawah. Kita letak semua nombor. Jawapan-jawapan tadi. Jawapan nombor dia ada negative 2. Ada negative 1. Ada 3. Ada 4. Answer yang pertama, dia bagi less than negative 1, greater than 4. Okay, answer yang pertama, kurang daripada negative 1. Ada equal sign, so gelapkan. Kurang. Lagi satu besar daripada 4. Besar. Mesti satu baris. Sebab dia satu jawapan. Okay, answer kedua, kita ada di antara negatif 2 sampai 3. So, negatif 2 sampai tarik 3. Stop. Dia tak ada equal sign. So, dua-duanya bulat sahaja. Okay, sekarang kita nak guna konsep N. N tu kawasan yang bersilang. So, kawasan bersilang kita nampak di sini yang bersilang. So, answer kita. Okay, answernya kawasan yang bersilang tu sahaja. Negatif 2 sampai negatif 1. Negatif 2 tu open, sebab dia bulat saja. Negatif 1 tu hitam, so close. Okay, then siap. Ini untuk interval form. Kau nak bagi answer dalam solution set pun boleh. Curly bracket. Di antara nombor negatif 2 sampai negatif 1. Negatif 1 ada close bracket, so ada equal. Dan siap untuk interval form.